Masih tidak pandai kadar lampu ni nombor berapa kita nak guna. Macam biasalah guys, lampu tak ada lagi, tak ada masa nak pergi beli lampu. Okay, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. So macam biasa, bertabahlah semuanya dalam Kisah Seram. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh kita punya subscriber yang baru-baru ni dia ada join live kita punya session tu, Mek Su. Kisah yang Mek Su hantar ni berkenaan dengan tabiat suka buang sampah waktu malam. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, sebagai background sikit, Mek Su ni siapa? Mek Su ni subscriber, so geng-geng kita lah. And beliau boleh nampak dunia adikudrati. Mek Su ni dia kata dia start realise yang dia boleh nampak benda-benda halus ni, makhluk-makhluk halus ni semua start umur 11-12 tau. So sekarang ni umur Mek Su berapa? Rahsia. So anyway, kejadian ni berlaku pada bulan November 2022. Okay, kisah ni macam ni. Pada November yang kita tak tahu tarikh tu, pada tahun 2022 ni, ada satu malam tu lepas solat isyak, Mek Su macam dia nak basuh baju. So dia ambil lah baju ni semua, letak dalam bakul, so cuci. Lepas tu mana yang kat penyidai tu ambil. Macam normal lah, aktiviti normal kalau kita nak basuh baju lah. So masa dia dah buat ni semua, so dia pergi dapur pula cuci tangan. Masa cuci tangan ni dia tersedar macam, apa bau busuk ni? Allahu Akbar, lupa buang sampah. Rumah dia terang benderang, so depan tu pula ada lampu jalan. So keadaan tu sangat cerah. Dia lupa yang dah malam sebab cahaya semua terang kan. So dia ambil sampah tu, nyik jalan keluar, just buang. Masa tu pula dia tak tengok lah pula jam exactly pukul berapa tau. So malam tu dia tak sedar yang dah lewat macam mana. Dia tahulah malam. Tidaklah Mek Su ni macam saya tak sedar pun dah malam, sebab dah lepas solat isyak kan, tahulah dah malam. So dia pun pergilah buang. Dia buang macam biasa, masuk rumah, lepak kejap kat ruang tamu, main phone. Tiba-tiba dia terdengar suara perempuan menjerit marah-marah dalam bahasa yang dia tak faham. Dan perempuan ni jerit-jerit ni makin high pitch. Macam tu tau, bising, bingit. So terkejut. Anak bongsu dia terus keluar daripada bilik tau. Macam, lepas tu dia pandang anak dia. Dia kata kat anak dia, tengok YouTube kuat-kuat ke? Dia marah lah. Anak dia kata suara apa? Sebab dengar macam dalam rumah. So anak dia macam, tak, ibu dengar ke? Kita dengar. So korang dengar lah. Dengar. Okay, dah. Lepas tu dia terpandang dekat dinding dia punya jam pukul 1 lebih pagi. So dia macam, Allahu Akbar, pukul 1 pagi? Lepas solat isyak, aku pergi sedai baju, basuh baju apa semua, pergi dapur buang sampah. Pukul berapa aku buang tadi? Aduh, cik naas lah. Sebab dia kan boleh nampak makhluk halus. So dia dah faham lah ni, mesti ada kena-mengena dengan benda yang dia buang tadi lah. So dia cakap tak apa, dia cakap kat anak-anak dia semua masuk tidur, pasang ayat Al-Quran. Dia masih dalam keadaan terkejut. Jadi dia terus pergi ke ruang tamu balik. Dia rebahkanlah badan dia di sofa. Cuba nak lelapkan mata, tapi tak boleh. Setiap kali dia terlelap, dia rasa badan dia kena cakar. Dia terjaga. Dia tengok kucing ke? Sebab yelah kadang-kadang kalau kita tidur, kucing datang nyik-nyik kan. Dia tengok, kucing dia jauh. Lepas tu kucing dia tidur. Mana ada kucing yang berpura-pura pula bila tuan dah terjaga. Tidurlah kucing, tidak begitu. Manusia ya. So cakap, kucing tu jauh ni. Rasa tak sedap. Tak apalah, dia try lelap lagi. Pula kena tarik pula badan dia. So dia kalau terlelap je kena cakar, kena tarik tau. So dia macam, Allah Akbar, tak boleh jadi ni. So dia baca ayat 3 kul, dia baca ayat kursi dan juga doa Nabi Sulaiman. Alhamdulillah dia dapat lelap and tanpa gangguan lah. Lepas baca 3 kul, ayat kursi dengan doa Nabi Sulaiman tu memang boleh lelap, tak ada gangguan.
manusia, biasalah lepas dah settle, dah tak ada gangguan apa, lupa diri. Manusia memang mudah lupa ya. Bukan Melayu mudah lupa. Manusia memang lupa. Dah lepas 3-4 hari macam tu, Adigan membuang sampah kembali lagi. Waktu ni Mek Su, dia pula tak sedarkan waktu. Masa dia nak pergi buang tu, dah keluar rumah dia, orang bang azan maghrib. Maghrib, orang patut duduk dalam rumah. Mek Su tak sedar waktu. Dia dah dekat luar. Tak apalah, dia buang juga. Tapi lepas dia buang tu, dia dah rasa tak sedap. Dia dah terasa aura yang tidak menyenangkan. Lalu dia lari masuk dalam rumah. Kali ni, lepas je dia masuk, dia dengar suara orang lelaki yang tengah marah. Woi! Kau jangan sampai pukul kau! Mek Su dah macam, ya Allah, kena orang ke? Kan sebab tadi tak ada orang pun. Dia terus buka pintu dia nak tengok ada jiran marah ke? Terkena anak siapa ke? Buang sampah. So dia tengok tak ada orang. Sunyi. So ya, suara siapa ni? Mek Su dah rasa lain macam. Kan senja? Tadi azan kan? Anak-anak dia ada. Dia macam pandang anak-anak dia, 2 orang ni. Dengar tak dia cakap kat anak-anak dia? Dua-dua angguk. Tapi dua-dua pun tahu tau yang mak dia pun lepas buang sampah. Lepas mak dia masuk. Lepas tu ada oi nak kena pukul. So macam okay, mak dia macam suara apa tu? Dua-dua tak jawab. Dua-dua macam don't want to know. Macam tu lah. Sebab suara tu kuat betul nak pukul mak dia tu kan. So lepas diorang dah macam okay, tak tahu ni apa kan. Mungkin suara tu dari kejiranan, tapi mungkin tidak bertujuan kat dia ke apa. So Mek Su tak tahu je, terus pergi bilik air ambil wuduk nak solat maghrib. Selepas dah solat maghrib tu, keadaan dah macam tenang sikit. Anak-anak pun semua dah tenang. So macam makan lah apa semua, settle, anak masuk tidur. Dia pun sambunglah kemas rumah. Yelah, kalau kerja kat rumah ni memang tak pernah habis. So dia pergilah bersih dapur, bersih itu, bersih ini. So dah penat. Lepas solat isyak, dia main pula dengan dia punya kucing punya kitten. Kiranya macam cucu lah. Kitten tu selalu kucing, kita tuan kita akan anggap kucing tu anak. So anak kepada kucing tu kita anggap cucu lah. Cucu bulus. Anak bulus, cucu bulus macam tu lah. So tengah main lah dengan kitten-kitten dia semua. Dia macam rasa ngantuk. Dan main-main dengan kitten ni macam alamak ngantuk lah pula. Tapi masih dekat ruang tamu lah. Tengok jam 12.30. Oh patut lah ngantuk. Kita pula kita baring kejap lah. Dia kan suka macam lepak je kat ruang tamu sebelum naik atas kan. So dah macam tu, dia rebahkan diri dia di sofa untuk merehatkan mata. Bukanlah nak tidur, nak macam leng-leng ngantuk ni kan. So masa dia tutup je mata dia nak layan dia punya lelap tu, dia nampak ada 2 makhluk ni mengelilingi dia. Baling kayu, baling daun, baling ranting. Makhluk ni bengis ni, dua-dua ni saling membaling ke arah dia tau. Dia boleh rasa tau ranting-ranting tu, daun tu semua kena dekat diri dia. Dia jaga. Allahuakbar. Dia terus duduk bersila kat atas sofa tu macam fikir, jap, mimpi ke apa ni? So tengok macam, yelah dia dekat rumah tapi tengok kat lantai ke apa semua tak ada ranting, tak ada daun kan. Okay, Allahuakbar. Okay, ni mimpi kot. Tapi ada 2 benda ni. 2 benda yang mengelilingi dia. Dan baling, kayu, batu, ranting, daun ni semua tau. Tapi waktu ni, untuk tenangkan fikiran dia, untuk tenangkan jiwa dia, dia capai phone, dia tengok YouTube. Dia tengok benda-benda yang tak menakutkan lah. Sebab kadang-kadang bila kita dalam situasi yang terlalu takut, kita perlukan sesuatu untuk alihkan fikiran kita daripada benda tu. Nanti ada pula orang komen, kau dah tahu takut, bacalah surah. Okey, kadang-kadang bila kita berada dalam situasi tersebut, kita bukan tak nak baca surah ke apa. Lagi-lagi Mek Su ni memang dia dah tahu dah hijab dia ni terbuka. Tapi dia perlukan sesuatu untuk alihkan fikiran dia daripada benda-benda mistik ni. Dia lebih tahulah macam mana nak kawal emosi dia daripada kita yang tak tahu apa-apa ni kan. Korang kena faham situasi ni, bila dia dah nampak benda and benda dah start baling kat dia, boleh terjaga, dia cuma nak kena tenangkan emosi dia kejap daripada dia panik-panik tak tentu pasal kan. So okey lah, dah layan-layan phone sekejap, emosi dia dah macam stabil, dia tengok dia macam dah tak ada apa dah ni kot. So dia pelan-pelan baring balik untuk lelap
menampakkan diri dia. Dia pejam je mata dia. Vak, 2 ekor tu datang lagi. Satu tengah melompat-lompat, satu tengah bergoyang-goyang depan muka dia. Tak jauh je, macam jarak macam dalam 2 meter lah. Jaga SOP benda lah ni. 2 meter. Depan lah. Yang ni terlompat-lompat. Yang ini macam bergoyang-goyang. By this time, bila dia nampak begitu dekat, sebab tadi kan mengelilingi kan dua-dua ni kan. So, bila dah dekat sangat depan mata ni, dia dah nampak dah. Yang melompat-lompat ni, ya Allah. Yang satu ni pula dia tak pasti ni bentuk apa, sebab dia macam hitam, berambut panjang, tak tahu. So dia macam tak apalah, dia kata tutup je lah mata, buat tak tahu je lah, nak tidur je lah, nak jadi apa jadilah, kita kena lawan, kita tak boleh tunjuk kita takut dekat dia orang. Dalam dia cuba nak tidur tu, slowly benda tu datang dekat. Tadi dah 2 meter ni macam dekat sangat dah ni. So dia nampak lagi clear. Dia nampak pocong tu lompat-lompat. Yang itu dia dah biasa nampak. Yang lagi satu ni tak tahu apa, kain hitam, rambut panjang, muka tak ada, tapi macam kulit pink-pink, macam melepas kesan terbakar. Korang faham tak kalau kulit korang terbakar, melecur kan, bila kita punya kulit tu tersiap, dalam tu isi-isi warna pink-pink tu kan. Itulah yang dia nampak, duk bergoyang-goyang depan muka dia ni. Ini first time dia tengok makhluk ni, dia tak tahu ni makhluk apa tau. Sekarang ni benda dah makin dekat. Benda dah betul-betul depan muka dia. Bangun. Dia tak boleh. Kalau pejam mata nampak. So dia bangun. Dia start baca surah-surah lazim. Bila dia rasa macam InsyaAllah okey ni, dia pejam balik mata dia. Masih lagi ada mengagah-ngagah dia, menakut-nakutkan dia datang dekat. Tapi tak sentuh, tak apa tau. Dia buka mata, benda tu hilang. Dia tengok jam, Allahu Akbar, dah 2.30 pagi Dah 2.30 pagi. Daripada 12.30 tadi dia kena kacau. Astaghfirullahalazim. Dan dia macam, ya Allah, salah ke apa yang aku baca? Kenapa tak hilang ni kan? Kata ada salah bacaan ke? Dia macam tak tertanya-tanya lah, kenapa kali ni dia baca tak hilang. So tak apa, dia teruskan je baca. Lepas tu dia lelapkan juga mata. Setiap kali dia tutup mata, begitulah benda akan muncul depan muka dia. Terjaga. Bila terjaga, tengok jam dah pukul 3. Try tidur lagi. Terjaga dah pukul 4.30 pagi. Tak pergi-pergi. Dia geram. Dia baca ayat kursi, 3 kul semua tu. Dia ludah. Pui. Lepas tu dia just tidur. Dia tak nak fikir apa. Mula-mula memang dia nampak benda tu mengganggu. Tapi sebab dia force diri dia untuk tidur, lepas tu dia tak ingat apa dah. Dia tidur. Tahu-tahu dah bangun pagi. Tenang. Tak ada apa-apa. Tak adalah bangun bang depan muka kau. In real life tak ada. Lepas dia bangun esok pagi tu, dah tak ada apa. Alhamdulillah. Bila dia bangun tu dia macam lega lah. Cuma dia kata dia teringat yang masa dia nak tidur, and dia force diri dia nak tidur malam tu, masa orang tu tengah bom depan muka dia. Dia ada cakap dalam hati. Dia macam communicate secara batin lah. Dia macam geram. Dia cakap, tak payah nak kacau aku. Aku tahulah itu memang tempat aku buang sampah. Suka hati aku dah nak buang macam mana ke, pukul berapa ke. Siapa suruh duduk situ? Lebih kurang lah ayat tu macam tu. Gaduh. Dia gaduh dengan benda tu. Perempuan kita memang tak suka mengaku salah. Tapi kalau Mek Su dengan adik kudrati pun dia tak akan mengaku salah. Itu yang dia ingat lah sebelum dia tidur. Sejak daripada kejadian tu, korang jangan ingat Mek Su ni dia serik untuk buang-buang sampah waktu senja. Tak. Kadang-kadang dia kata bukan sengaja. Dia kata bila dah buat kerja rumah tu, kadang-kadang bila dah petang baru kumpul sampah tu banyak untuk pergi buang. So kadang-kadang memang ada momen yang macam Allah dah senja, dia memang tengah nak pergi buang sampah tau. Tapi because of kejadian dah pernah kena ganggu 2 ekor makhluk ni, dia nak buang, dia memang akan communicate sikit lah. Dia macam, korang jangan macam-macam, aku nak buang sampah. So buang, lari. Dia akan lari masuk rumah. Tapi setiap kali dia nak buang sampah tu, sebab dia dah tahu dekat situ ada makhluk-makhluk yang duduk, yelah, Mek Su ni kan memang boleh nampak. So maybe lepas kejadian tu dia dah nampak lah makhluk-makhluk ni yang bertenggek kat tempat sampah ni. So dia buang, dia cakap jangan macam-macam.
Dia sebagai manusia memang kat sini tempat pembuangan sampah. Korang jangan nak kacau-kacau nak datang ikut balik rumah ke apa, jangan. Duduk situ diam-diam. Cuma dia nak pesan lah, because dia, Metsu ni, dia dah boleh nampak and dia dah tahu macam mana nak handle kalau nak communicate sekalipun. Kita ni, you yang mana-mana yang kita tak ada sixth sense ni semua, dia nak pesan lah, macam kalau nak buang sampah ke, nak buat apa-apa ke, elak-elak kalau waktu malam, waktu maghrib, waktu-waktu benda-benda aktif tu, elak-elakkanlah. Sebab benda tu boleh memudaratkan kita. Kalau tak kita, keluarga kita. And dia admit, benda gangguan tu yang orang datang jerit-jerit sampai satu keluarga boleh dengar, anak-anak dia takut tu semua berpunca daripada kesilapan diri dia. Itu saja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian tentang pengalaman Metsu. Perasan tak kadang-kadang kalau ada orang buang sampah merata, anak menangis malam-malam, benda kacau baby. Dia memang bukan nak cakap tempat pelupusan sampah atau tempat tong sampah atau tempat mana kita nak buang sampah tu adalah tempat keras. Tapi bila sampah-sampah semua orang kan satu kawasan perumahan buang sampah satu tempat, dekat situ ada sanitary pad yang walaupun dah cuci ke apa, ia adalah tetaplah benda yang najis. Dekat situ juga ada pampers bayi najis. Dekat situ juga ada tulang-tulang ayam, tulang-tulang lembu. For the non-Muslim mungkin ada tulang-tulang khinzir. Tulang haiwan. Tak kisahlah whatever haiwan yang kita makan. So whatever tulang tu terkumpul, orang akan buang dalam plastik bag. Of course, pasal orang letak kat tempat sampah. Kita semua tahu kan makhluk mana yang makan tulang. So bila semua kotoran, najis, sisa-sisa makanan semua dekat situ, so siapa yang menduduki tempat-tempat begitu? Memang makhluk tu duduk kat situ sebab ada sumber-sumber makanan dia. Bila kita pergi buang sampah waktu-waktu yang memang kita scientifically proven yang waktu-waktu mereka aktif, adalah consequences dia. Kau buang sampah terkena kepala dia, amukanlah dia. Cuma waktu-waktu nak buang sampah tu janganlah pilih waktu-waktu yang abnormal, guys. Jangan pilih-pilih waktu abnormal sebab takut nanti ada paranormal entity datang. Bye semua. Assalamualaikum.